Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara okey tak? Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Izalatu al-Iltibas bitawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wal nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni siri yang ke-16 kan daripada pengajian buku Izalatu al-Iltibas, anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilang. Jazahumullah wa anna khaira. Kita sekarang ni masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perempuan mustahadah, iaitu perempuan yang darahnya keluar melebihi daripada 15 hari. Okey, itu makna perempuan mustahadah. Perempuan mustahadah adalah perempuan yang darah dia keluar lebih daripada 15 hari. Yang mana mustahadah ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya mustahadah ghairu mutahayyirah, yang keduanya mustahadah mutahayyirah. Mustahadah ghairu mutahayyirah maksudnya mustahadah yang bukan mutahayyirah. Okey, mustahadah yang bukan mutahayyirah. Mustahadah mutahayyirah nanti kita akan bincang, akan datang. Mustahadah ghairu mutahayyirah dia terbahagi kepada 4. Yang pertamanya nama dia mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah maksudnya adalah perempuan yang kali pertama datang darah. Datang darah haid. Ni kali pertama datang darah haid. Lalu dia mendapati darah dia keluar melebihi 15 hari tanpa berhenti. Perempuan hak yang begini keadaannya dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya mumayyizah, yang keduanya ghairu mumayyizah. Mumayyizah maksudnya adalah perempuan hak yang dapat membezakan sifat darah. Maksud dia dapat membezakan sifat darah, maksudnya dia melihat darah saat itu keluar lebih daripada satu sifat. Okey. Yang mana kita telah cerita sifat darah, yang pertamanya daripada sudut warna, yang keduanya pekat cair, yang ketiganya adalah bau. Darah hak yang paling kuat adalah darah hak yang mempunyai 3 sifat kuat. Lepas tu darah hak yang mempunyai dua sifat kuat. Lepas tu darah hak yang mempunyai 1 sifat kuat. Okey. Ketika darah perempuan dia melihat darah saat itu keluar lebih daripada 1 sifat, maka hukumnya adalah darah yang kuat haid. Darah istihadah adalah darah yang lemah adalah istihadah. Darah yang kuat haid, lepas tu darah yang lemah adalah istihadah. Dengan berapa syarat? Dengan 4 syarat. Syarat yang pertama adalah darah yang kuat mesti kena cukup sehari semalam. Syarat yang kedua, darah yang kuat jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga adalah darah yang lemah kena cukup 15 hari 15 malam sekiranya darah tersebut keluar secara berterusan. Yang keempatnya adalah darah hak yang darah hak yang kuat saat itu dan kuat sangat. Tak payah makan ni. Okey. Saya makan ni tutup kipas apa? Okey. Kita tak payah makan ya. Yang keempatnya darah keluar itu secara bersambung. Jangan keluar selang-seli. Boleh, comel darah. Comel tu. Comel darah pula. Comel tu suara. Okey.
ketika cukup syarat tersebut, maka darah yang kuat tu dihukumkan haid, darah yang lemah tu dihukumkan sebagai darah istihadah. Baik. Lepas tu kita mari dah bagaimana, ataupun kita bincang dah bagaimana hak yang tidak cukup, syarat yang pertama, syarat yang kedua, syarat yang ketiga dan syarat yang keempat. Kalau tidak cukup syarat yang pertama, syarat yang kedua, syarat yang ketiga atau syarat yang keempat, maka perempuan mubtadaah saat itu ataupun perempuan saat itu dia mengambil hukum perempuan ghairu mumayyizah yang kita akan bincang selepas daripada ni. Okey. Di sana ada perempuan yang dia melihat darah tu bukan hanya 2 sifat, bahkan 3 sifat. Maka apabila dia melihat darah tu 3 sifat, maka kata ulama darah yang kuat serta darah yang lemah adalah haid, manakala darah yang lebih lemah adalah istihadah. Tapi dengan syarat-syaratnya. Mesti syarat dia yang pertamanya, mesti darah yang kuat keluar terlebih dahulu. Syarat yang kedua, lepas daripada darah kuat datang darah dhaif selalu. Syarat yang ketiga, mesti kedua-dua darah yang kuat dan darah yang lemah layak untuk dijadikan sebagai darah haid. Okey. Jelas itu Sambung kita mana? Ammal mu'tadatu. Situ. Walau ra'at. Okey, katanya muka surat 54. Walau ra'at mubtada'atun 15 humrah. Sekiranya perempuan yang kali pertama. Kena ingat mubtada'ah maksudnya perempuan yang kali pertama keluar darah haid. Manakala mu'tadah adalah perempuan yang biasa dah keluar darah haid. Okey, sekiranya melihat oleh seorang perempuan mubtada'ah 15 humratan, 15 hari darah merah. Thumma mithlaha aswad, kemudian seumpamanya dia tengok hitam. Selepas daripada 15 hari merah, lepas tu dia tengok benda darah hitam sebanyak 15 hari. Ketika tu tarakatis salata was-sauma jami'asy syahr. Dia kena tinggal sembahyang puasa sepanjang. Tu sekalian ataupun sepanjang sebulan. Okey, sebulan tu dia kena tinggal sembahyang dan puasa. Okey, boleh faham? Okey, kita ana hurah dulu, lepas tu kita baca untuk mudah kita faham. Sekarang ni, okey, katakanlah perempuan ni kali pertama datang darah. Umur dia 13 tahun. Hari pertama merah, kita tak boleh sembahyang. Sebab pada zahirnya darah tersebut adalah haid. Kerana darah tu keluar di dalam waktu imkanil haid. Tu. Lepas tu dia mengharapkan darah itu berhenti sebelum daripada hari yang ke-16. Betul? Okey, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Tak boleh sembahyang ni, merah-merah. 7, 8, 9. Boleh sembahyang tak? Tak boleh sembahyang. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai ke hari yang ke-15, sampai ke hari yang ke-16. Okey, hari ke-15 merah lagi. Hari ke-16 telah bertukar menjadi hitam. Jadi masuk hari ke-16, di situ dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Apabila hari ke-16 darah warna hitam, 15 hari merah, jadi bermakna dia dapat membezakan sifat darah. Jadi hak yang kuat itu adalah haid. Jadi hak yang merah saat ni itu dia tidak sembahyang kerana dia beranggapan pada zahirnya darah tersebut adalah haid. Tapi pada hari yang ke-15 baru ternyata rupa-rupanya haid dia adalah pada hari yang ke-16 baru bermula haid dia, sebab darah yang kuat bermula pada hari yang ke-16. 16. Sembahyang tak Tak. Hari pertama, hari ke-15 tak sembahyang saat itu, wajib dia kena qada balik nanti apabila dia mengalami suci. Okey. 16, 16 hitam, 17 sampai hari ke-30 hitam. Hari ke-31 darah berhenti. Jadi bermaknanya start daripada hari ke-16 sampai hari ke-30 adalah darah haid dia. Jadi tinggal sembahyang lama mana tinggal sembahyang? Sebulan. Ditinggal puasa sebulan, tinggal sembahyang sebulan. Dan sebenarnya masalah ni dia boleh berlaku, dia kena tinggal puasa sebanyak 31 hari. Okey, dia boleh tinggal puasa sebanyak berapa hari tu? 31. Hari ke-30 hitam, hari ke-31 hitam. Okey, apabila hari ke-31 hitam, nanti akan datang kita akan cerita. Oh, ternyata dia ni dapat membezakan sifat darah tetapi tidak cukup syarat. Kerana darah hitam lebih daripada 15 hari. Maka haid dia adalah sehari semalam hari yang pertama darah merah. Okey, sehari pertama hari semalam sehari semalam hari pertama darah merah haid. 29 hari dikirakan istihadah. Jadi hari ke-31 haid yang
baharu. Berapa hari dia tinggal sembahyang? 31. Berapa hari? 31 kira molek. Berapa hari? 31. Kang dah Kang? Haid sehari semalam, 29 hari istihadah. Berapa dah? 30. Lepas tu hari kita bersatu kira benda tak? Haid yang baharu. Okey, boleh faham? Dikira haid yang baharu. Okey, habis. Okey, itu maksud dia. Tengok walau ra'at mubtada'atun 15 humratan thumma mithlaha aswad tarakatis salata was-sawma jami' asy-syahr. Li'annahu, kerana sesungguhnya lam maswad, tak kala hitamlah ia fi thaniyati, pada ats-tsaniyah, pada hak yang kedua saat itu. Maksudnya fi tsaniyah ay fil 15 ats-tsaniyah, pada 15 yang kedua. Pada 15 yang kedua. Tabayyana, nyatalah annama qablahu istihadah, bahawasanya apa hak yang sebelumnya iaitu 15 hari merah adalah istihadah. Jelas tak? Thumma, kemudian inistamarral aswad, jika berterusang darah hitam. Apabila berterusang darah hitam, maksudnya berterusang melebihi 15 hari. Kanat ghaira mumayyizah, adalah dia ghaira mumayyizah, bukan mumayyizah lah. Sebab darah yang kuat lebih daripada 15 hari. Betul tak? Betul tak? Maka ketika tu fahaiduha yaumun wa lailah, haid dia adalah sehari semalam. Hak ni dia akan cerita akan datang. Dia akan cerita akan datang. Sepatutnya dok mari juga ni. Sepatutnya kena cerita dulu mubtadaah ghairu mumayyizah, baru mari contoh ni. Jelas tak? Fahaiduha yaumun wa lailah min awwali kulli syahr, daripada permulaan setiap bulan. Okey, jelas. Lepas tu wa qadatis sadah, lepas tu dia kena qada balik sembahyang itu. Dia kena qada balik sembahyang, sebab sembahyang hak yang ditinggalkan dalam tempoh istihadah wajib dia kena qada balik. Katanya wala yutasawwaru mustahadatun tu'maru bitarkis salati was-shaum 31 illa hadhihi, dan tidak dapat digambarkan, tidak dapat dibuat gambaran perempuan mustahadah tu'mar, diperintah akan dia bitarkis salati was-shaum, dengan meninggalkan sembahyang dan puasa 31 sebanyak 31 hari illa hadhihi, melainkan perempuan istihadah ni. Okey, boleh faham? Jadi kena tinggal lama mana sembahyang? Puasa. Berapa ming? Puasa 30 warna 31. Kabodah saat ni Kang. Tu'maru bitarkis salati was-shaum 31. Berapa puasa 30? 31 Okey, jelas. Nampak? Tinggal berapa hari? 31. Okey. Cuma wajib tak dia qada balik? Wajib dia qada balik. Puasa tu jelaslah wajib qada. Masalah sembahyang wajib qada dalam tempoh. Tempoh mana wajib qada mandi? Dalam tempoh mana? Wajib qada. Sudah. Dalam tempoh istihadah dah. Dalam tempoh istihadah wajib kena qada balik sembahyang. Baik. Jelas. Berapa hari kena qada? 29. 29 hari wajib kena qada balik sembahyang. Okey, habis. Amma al-mu'tadatu fayutasawwaru tarkuha lis-salati was-siyami 45 yawma. Adapun al-mu'tadah, perempuan hak yang beradab dah, hak yang biasa. Datang darah, fayutasawwaru tarkuha, maka dapat dibuat gambaran tarkuha, dia meninggalkan. Tarkuha kembali kepada al-mustahadah. Perempuan hak yang mu'tadah, maka dapat dibuat gambaran dia meninggalkan lis-salati was-siyam. Tarkuha dipanggil idafah tarku kepada idafah masdar kepada fa'il, meninggal olehnya. Ia kembali kepada mustahadah al-mu'tadah. Dapat dibuat gambaran dia meninggalkan sembahyang wasiyam dan puasa 45 yauma. Selama berapa hari? 45 yauma. Berapa hari? 45 hari. Maksudnya kalau perempuan mu'tadah, kita boleh buat gambaran dia tinggal sembahyang selama 45 hari tak sembahyang. Selama berapa hari? 45 hari. Okey. Lagu mana 45 hari? Tengok. Okay, anda cerita dulu sebelum daripada kita baca. Okey. Orang puang ni, perhati molek. Orang puang ni, adat dia, perhati molek adat dia 15 hari awal bulan. Daripada hari pertama sehingga hari yang ke-15. Haid dia
15 hari pada awal bulan. Berarti molek. Haid dia berapa hari? 15 hari pada awal bulan. Okey. Jelas tak jelas dah? Biasanya haid dia 15 hari pada awal bulan. Tiba-tiba bulan ni, hari pertama merah, hari kedua merah, 3 merah, 4 merah. Okey. Jadi bermakna dia ambil zahir haid lah. Nampak? 1, 2, 3, 4. Sampai hari yang ke-15 merah. Sampai hari berapa belah? Hari ke-15 merah. Hari ke-16 bertukar menjadi warna hitam. Oh, hari ke-16 ada lagi. Jadi dia ada istihadah. Apabila darah ada dua sifat. Apabila ada darah dua sifat. Jadi bermakna hak yang kuat adalah haid. Dia tidak boleh kembali kepada adat dia. Jadi bermakna hari ke-16 tak boleh sembahyang lagi. 16 hitam, 17 hitam, 18 hitam, 19 hitam, 20 hitam, 21 hitam, sampai ke 30 hitam, 31 masih lagi hitam. Jadi bermakna darah yang kuat lebih berapa hari? Lebih 15 hari. Jadi boleh tak kita kata darah yang kuat haid? Tak boleh. Ketika ni kena kembali kepada benda? Kembali kepada adat dia. Adat dia rupanya 15 hari darah merah saat ni tu adalah haid. Faham? Sekarang ni berapa hari dah tak sembahyang ni? Ke 31 hari dah tak sembahyang ni. Lepas tu 15 hari darah hitam dikirakan istihadah kerana itu adalah tempoh suci dia sebelum daripada ni. Hari ke-31 kira haid yang baru. Faham? 31, 32, 33, 34. Sebab kira benda? Kira adat dia. Hak tadi mula kita nak kena guna tamyiz. Sebab tengok pada zahirnya terdapat perbezaan pada sifat darah. Rupa-rupanya tak cukup pula syarat tamyiz kerana darah hitam lebih daripada 15 hari. Maka ketika tu dia kena kembali kepada adat semula. Jelas tak? Jadi bermakna berapa hari semua sekali dia kena tinggal? 45 hari. 15 hari hak yang pertama kerana pada zahirnya haid. 15 hari yang kedua kerana dia melihat kepada tamyiz. Tiba-tiba tamyiz darah hak yang kuat lebih daripada 15 hari. Jadi ketika tu kena kembali kepada adat semula. Berapa hari semua sekali dia kena tinggal sembahyang? 45 hari. Tu. Katanya ammal mu'tadatu, ada perempuan mu'tadah fayutasawwaru tarkuha lis-salati was-siyam 45 yawma. Selama dia dapat tasawur, dapat digambarkan, buat gambaran dia meninggalkan sembahyang dan puasa selama 45 hari. Bi an takuna 'adatuha 15, bahawa adalah adatnya, ini contohlah, dengan bahawa adalah adatnya 15 awal kulli syahr, pada permulaan setiap bulan. Fatara, maka melihatlah perempuan ini awal syahrin, awal bulan, 15 humrah, 15 merah. Okey, dia tengok 15 merah. Thumma yantabiqus sawad, kemudian berterusan hitam. Okey, fatatruku, maka dia tinggal al-15 al-ula, al-15 al-ula, 15 yang pertama lil adah, kerana adat. Tak gitu. Thumma tsaniyah, kemudian al-15 al-tsaniyah dia tinggal lil quwwah, kerana benda kuat. Raja istiqrari tamyiz, dan dia mengharapkan tetap tamyiz tersebut. Benda tamyiz perbezaan yang terhadap pada sifat darah, ada kuat, ada darah yang lemah. Baik. Thumma tsalitsah, kemudian pada 15 yang ketiga, thumma al-15 al-tsalitsah, kemudian pada 15 yang ketiga, 15 yang ketiga maksudnya hari yang ke-31 bermulanya hingga hari yang ke-45. Li'annahu lamma istamarra sawad, kerana sesungguhnya tak kala berkekalang darah hitam lebih daripada 15 hari, bana anna maraddaha al-'adah, jelaslah bahawa tempat kembalinya adalah adat. Okey, faham tak? Faham baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita cuba nak baca nota kaki nombor 11. Kita cuba nak baca nota kaki nombor 11 kerana pengarang kita datangkan contoh. Dan ia cukup membantu bagi orang yang betul-betul ingin mendalami berkenaan dengan darah wanita. Baik, ni contoh-contoh begini dia cukup membantu. Okey, kita baca cepat-cepat contoh ni ya. Cuma dalam contoh tu kadang-kadang dia mari gak contoh yang lain daripada mubtadaah ghairu ataupun mubtadaah mumayyizah. Dia mari gak contoh lain. Contoh mubtadaah ghairu mumayyizah dia mari juga. Okey, boleh faham? Okey, tengok muka surat 55. Hadhihi masailu fil mubtada'atil mumayyizati 'ulima hukmuha mimma taqaddam. Wa dhakartu huna shahdhan li dhihni at-talib. Baik. Katanya hadhihi, ini adalah masail, beberapa masalah fil mubtada'ah, berkenaan dengan perempuan mubtada'ah. Okey, mubtada'ah kita faham dah.
Apa makna mubtadaah? Mubtadaah hak yang mumayyizah, hak yang dapat membezakan sifat darah. Okey. Ulima hukmuha, telah diketahui hukumnya mimma taqaddam, daripada apa yang telah lepas. Jadi kalau kita tengok perbincangan huraian yang lepas, jelas dah hukum mubtadaah mumayyizah. Cuma katanya wa dzakartuhuna, aku sebut pula di sini syahdzan li dhihni talib, kerana nak asah, nak tajamkan, okey, nak asah, nak tajam benda zihin, akal penuntut ilmu. Kita nak asah akal, kita nak tajamkan akal. Dia akal kita kalau banyak berfikir, dia semakin tajam. Kalau kita guna untuk berfikir, dia semakin tajam. Baik. Okey, yang pertama, ni dipanggil al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, ra'at khamsatan aswada. Ra'at, melihatlah ia seorang perempuan 5 hari hitam. Zul, berarti jaga. Kalau boleh Zul tulis tu. Wa khamsatan ahmar, dan 5 hari merah. Dia khamsatan, asalnya khamsatan ayamin. Baik, dia tengok 5 hari hitam, 5 hari merah. Thumma khamsatan asfar, kemudian 5 hari kuning. Berapa hari semua sekali tu, Mi? Berapa hari, Mi? Cepat. Tak perhati. Cepat. Berapa hari? 15. Allah, nengu tak kuana. Okey, 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari kuning. Berapa hari yang? Berapa hari? 15. Okey, mustahadah tak ni? Tak mustahadah. Jadi hid dia berapa hari tu? Semua hid dia belaka. Sebab dia kata fal jami'u haidun. Sekalian tu adalah haid. Li'annahu lam yatajawazil 15. Kerana dia tidak melepasi 15 hari. Adakah perempuan ni perempuan mustahadah? Tidak. Okey, satu. Yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Ra'at khamsatan humrah. Dia melihat 5 hari merah. Thumma atbaqas sawad. Kemudian berterusan hitam, fajawazal 15. Maka melepasilah hitam 15 hari. Okey, dia tengok 5 hari merah, lepas tu tengok hitam lebih daripada 15 hari. Okey, hitam lebih daripada 15 hari. Memang ada tamyiz, tetapi darah hitam lebih daripada 15 hari, maka hukum dia adalah hukum dia benda ghairu mumayyizah. Hukum dia benda ghairu mumayyizah. Sekali lagi. Allah, mana Amin. Ngatuk ke kan ni? Dia tengok darah merah berapa hari? 5 hari. Kemudian dia melihat darah hitam lebih daripada 15 hari. Okey, memang dia melihat darah satu lebih daripada satu sifat, tetapi tidak cukup syarat yang kedua, iaitu darah yang kuat mesti jangan lebih daripada 15 hari, maka hukum dia adalah ghairu mumayyizah. Tengok dia kata lagu mana? Fahiya faqidatul litamyiz. Fahiya faqidatul litamyiz. Dia ni luput tamyiz, luput syarat tamyiz. Faham tak lagi luput syarat tamyiz dah? Tak cukup syarat tamyiz yang ke apa? Syarat tamyiz yang ke apa? Yang kedua. Baik, maka fahayduha, maka haidnya, haid perempuan ini adalah min awalil humrati, daripada permulaan merah, yaumun wa lailah, sehari semalam. Faham lagi? Hak ni mubtadaah ghairu mumayyizah. Dia cerita lagi mubtadaah ghairu mumayyizah. Dia dah cerita lagi sebab anak kata dia capu masalah ni. Baik. Kama sayati fil mubtadaati ghairil mumayyizati insya-Allah taala. Seperti apa yang akan datang pada perbincangan perempuan mubtadaah ghairi al-mumayyizah, jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki safhah muka surat, tidak khabar muka surat berapa. Muka surat 56 hingga muka surat 56 dan 57. Baik, safhah 56 57. Baik. Katanya yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, ra'at 15 ahmar. Seorang perempuan melihat 15 merah. Dia melihat 15 merah. Thumma nisfa yaumin aswad. Kemudian separuh darah hitam, separuh hari. Berapa jam separuh hari? Lebih kurang 12 jam, tak sampai sehari 9 darah hitam. Okey, hid dia mana semi? Hid dia 15 merah, patus ke hari darah hitam. Hid dia mana? 15 merah. Sebab benda? Sebab hitam tak cukup syarat, iaitu tak cukup sehari semalam. Faham? Dan darah merah, apabila tak cukup syarat, tak cukup sehari semalam, maka dianggap seperti tiada. Darah merah pula cukup 15 hari 15 malam, maka diberikan haid kepada darah merah.
Kita bincang tak sebelum ni? Kabar dak yang? Kabar dah. Dia katakan ni, fa haidhuhal ahmar. Haid dia adalah hitam. Hitam pula benda? Merah. Ammal aswad fa tuhurun. Adapun darah hitam maka ia adalah suci. Okey, lima sayati ta'liluhu fi kalami Baqushair, pada masalah sebelah. Kerana perkara yang akan datang oleh ta'lilnya, membuat alasannya. Nanti dia akan sebut alasan dia kena benda. Dalam kalam Baqushair, dia akan naqalkan kalam Baqushair, seorang ulama yang kita cerita dia telah menghantar risalah berkenaan dengan darah wanita kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Baik. Dalam masalah sebelah kat lagi. Yang keempat, ra'at yauman humratan thumma laylatan sawada. Okey, tengok dia melihat sehari merah kemudian semalam hitam. Cukup 24 jam. Merah 12 jam, hitam 12 jam sebagai contoh. Lepas tu berhenti darah. Benda. Haid belaka. Mustahadah tak dia? Tidak, bukan mustahadah. Baik. Katanya hak yang Zul tolong jawab hak yang ada orang tanya tu, masalah kedua. Yang kelima, ra'at khamsatan humrah thumma nisfa yaumin sawada. Dia melihat 5 hari merah kemudian separuh hari hitam, thumma atbaqatil humrah, kemudian berterusan merah. Okey, merah 5 hari, lepas tu separuh hari hitam kemudian berterusan merah. Faham? Fala tamyiz laha, maka tidak ada tamyiz baginya. Tidak cukup syarat tamyiz. Tidak cukup syarat tamyiz. Ialah tidak cukup syarat tamyiz. Kerana darah yang kuat tidak sampai sehari semalam. Maka dia mengambil hukum perempuan ghairu mumayyizah. Okey, yang keenam, ra'at khamsata ayyamin aswad. Dia melihat 5 hari hitam. Okey, berapa hari hitam ni? 5 hari. Thumma thalathatan ahmar, 3 hari merah. Berapa hari dah? 8. Thumma khamsatan aswad, kemudian 5 hari hitam. Berapa? 13. Thumma ahmar, kemudian dia tengok darah warna merah istamar, berterusan lebih daripada 15 hari. Okey, haid dia berapa hari? Haid dia berapa hari? Berapa hari haid dia? 13. Sebab merah yang berada di antara darah hitam dikira kuat. Jadi darah haid dia adalah sebanyak berapa hari? 13. Fahiya mumayyizah, maka dia adalah perempuan mumayyizah. Wa haidhuha 13. Haid dia adalah 13. Al-khamsatul ula, 5 hitam yang pertama. Lepas tu wathaniyah, dan 3 merah yang kedua, 5 hitam yang kedua. Lepas tu wama bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, wahiyat thalathatul ahmar, 3 darah merah. Okey, 5 hitam, 3 merah, semuanya haid. Okey. Yang ketujuh, ra'at khamsatan humrah. Seorang perempuan tu dia melihat 5 hari merah. Okey, 5 hari merah. Thumma yauman wa laylatan aswad. Kemudian ditengok sehari semalam hitam. Thumma ahmar, kemudian ditengok merah. Wajawaza aktsarul haid, dan melepasi darah merah tersebut sebanyak-banyak haid. Okey, dia tengok 5 hari merah, sehari semalam hitam, lepas tu datang merah balik, melepasi sebanyak-banyak haid. Berapa hari haid dia? 5 merah, sehari semalam hitam, lepas tu merah pula melepasi sebanyak-banyak haid. Berapa hari? Sehari semalam haid dia. Darah yang kuat adalah darah haid. Laju sikit. Gana lambat ni. Baik. Kata fahiya mumayyizah wa haidhuha huwal aswad. Haid dia adalah hak yang hitam, ay yaumun wa lailah, sehari semalam. Okey, yang ke-8, ra'at yauman wa lailatan daman aswad. Dia melihat sehari semalam darah hitam. Wa yauman wa lailatan ahmar, dan sehari semalam darah merah. Wa hakadha ila akhir syahr. Seperti ini hingga kepada penghujung bulan. Hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah. Fahiya ghairu mumayyizah. Dia bukanlah mumayyizah. Ataupun kita kata benda mumayyizah tapi tidak cukup syarat dia. Syarat dia mesti kena bersambung. Dia tidak bersambung kan? Faham tak lagi? Syarat yang ke berapa? Syarat yang keempat. Baik. Yang ke-9. Ra'at nisfa yaumin aswad. Dia melihat separuh hari, sekerat hari, separuh hari hitam. Maksudnya 12 jam hitam.
thumma atbaqatil humratu, kemudian bertusang darah merah lebih daripada 15 hari, maka fahiyah ghairu mumayyizah. Dia adalah perempuan yang ghairu mumayyizah. Baik, akan datang kita akan perbincangan dia. Okey, yang ke-10. Ra'at aswada 16, dia melihat darah hitam 16. Darah hitam 16. Thumma ahmar 15, kemudian darah merah 15. Okey, ada hitam ada merah. Cuma oleh kerana hitam lebih daripada 15, maka dia adalah fahiyah ghairu mumayyizah. Baik. Yang ke-11. Ra'at nisfa yaumin aswad, dia melihat separuh hari hitam. Dia melihat separuh hari hitam. Thumma mithlahu ahmar, kemudian seumpamanya hitam merah. Okey, dia tengok 12 jam hitam, lepas tu 12 jam merah. Thumma 15 aswad, kemudian 15 hitam. Okey, dia tengok 12 jam hitam, lepas tu 12 jam merah. Lepas tu 15 jam hitam. Baik, dalam masalah ni fahiyah mumayyizah, dia adalah mumayyizah. Wa haidhuhal aswadul akhir, dan haidnya adalah hitam yang akhir. Manakala 12 jam hitam yang pertama dengan 12 jam merah yang kedua saat itu dihukumkan sebagai istihadhah. Okey, dia mari perkataan Al-Allamah Baqusyair tadi nak ikaborang. Qala Al-Allamatu Baqusyair. Kita cerita dah berkenaan Imam Baqusyair sebelum daripada ni kan. Dia kata mana? Kullu damin mutatarrif duna yawmin wa laylatin la yumkinu ijtima'uhu ma'a ma yattasilu bihi bighairi sifatihi yakunu kan naqa'il mahab. Tengok. Setiap darah mutatarrif yang berada pada penghujung, awal ke, hujung ke. Mutatarrif ni dia ada pada tepi, permulaan ke, pada penghujung ke. Okey, boleh faham? Faham? Hak ni ada pada awal. Faham tak lagi? Yang mana darah ni duna yaumin wa lailah, kurang daripada sehari semalam. Hitam kurang daripada sehari semalam, betul? Betul tak? Merah juga kurang daripada sehari semalam. La yumkinu ijtima'uhu ma'a ma yattasilu bih. Ma'a ma yattasilu bih, tidak mungkin himpunkan, gabungkan darah ni bersama dengan darah yang bersambung dengannya. Tidak boleh kita nak gabungkan dia dengan darah yang selepas daripadanya. Yang mana darah yang selepas daripadanya tu bighairi sifati, bukan sifat dia. Okey, 12 jam hitam dengan 12 jam merah. Boleh tak kita nak gabung tadi? Tak boleh kita nak gabung. Maka darah tersebut yakunu kan naqa'il mahab, adalah ia seperti naqa' yang al-mahab. Naqa' maksudnya naqa' tu sungguh. Naqa' yang tuling. Naqa' yang tak ada langsung darah. Okey, jelas tak? Maka darah tu tidak diambil kira. Jadi hak yang haid dia adalah 15 hari hitam. Apa tu ditulis Risalah Baqusyair 1. Okey, tu juzuk yang pertama 89, tu dipanggil halaman 89. Yang ke-12, ra'at khamsatan asfar, dia melihat 5 mek kuning. Thumma nisfa yaumin aswad, kemudian separuh hari hitam. Separuh hari hitam. Lepas tu thumma atbaqal ahmar, kemudian bertursang darah merah. Fa innaha ghairu mumayyizah, kerana darah hitam tak cukup sehari semalam. Faham? Darah merah pula kita kata lebih daripada 15 hari 15 malam, maka dia ghairu mumayyizah, bukan mumayyizah. Yang ke-13, ra'at thalathatan aswad thumma kadha ahmar wa hakadha ila akhir asy-syahr fa hiya ghairu mumayyizah. Dia melihat 3 hari hitam, kemudian seperti itu darah merah, 3 hari hitam, 3 hari merah, 3 hari hitam, 3 hari merah, 3 hari hitam, 3 hari merah, sampai hari yang ke-30 ila akhir asy-syahr fa hiya ghairu mumayyizah, maka ia adalah ghairu mumayyizah. Yang ke-14, ra'at khamsatan aswad, dia melihat 5 hari hitam. Thumma asharatan ahmar, kemudian 10 merah. Okey, 5 hari hitam, 10 merah. Thumma nisfa yaumin aswad, kemudian separuh hitam. Kata mana itu? Separuh hitam. Betul? Yang pertamanya 5 hari hitam, 10 hari merah. Jadi berapa hari dah? Kemudian separuh hari hitam, 15 hari setengah. Fal aswadul akhir laisa haidan bil ittifaq. Hitam yang akhir bukanlah haid dengan sepakat ulama. Sepakat ulama mengatakan, betul? Hitam hak yang akhir bukan haid. Tadi ingat tak perkataan Baqusyair? Kullu damin mutatarrifin duna yaumin wa laylah la yumkinu ijtima'uhu ma'a ma yattasilu bihi bighairi sifatihi yakunu kan naqa'il mahab. Jelas? Okey, seterusnya. Yang ke-15, ra'at khamsatan humrah, dia melihat 5 hitam. 5 merah, umrah merah. 5 hari merah. Thumma nisfi yaumin asfar, kemudian separuh hari kuning. Thumma humratan mustamirrah, kemudian
merah yang berterusang. Merah yang berterusang. Fahiya mumayyizah. Dia adalah mumayyizah. So, 5 hari merah, separuh hari kuning, kemudian datang balik merah yang berterusang lebih daripada 15 hari, maka dia adalah mumayyizah. Faham? Jelas ada mumayyizah. Sebab apa? Sebab merah yang pertama lebih kuat kerana dia datang lebih dahulu. Faham? Kuat sebab apa? Li ajli ataupun bisabqi, dengan terdahulu. Sebab dia kata lagu mana? Fahiya mumayyizah wa haidhuha al-khamsatul ula. Dan haid dia adalah 5 yang pertama. Okey, 16. Ra'at 15 humratan. Okey, panjang lagi, boleh baca sendirilah waktu tu. Hak tu kita boleh baca sendiri. Kita pergi kepada permasalahan berikutnya. Baik. Orang yang pandai lah, orang yang nak pandai nak baca bahasa Arab tu, rasanya kita ada dah kaedah-kaedah yang boleh dia faham. Baik. As-suratul thaniyah, surah yang kedua daripada surah mustahadah yang bukan mutahayyirah. Daripada surah mustahadah yang bukan mutahayyirah. Wa hiya allati as-suratul thaniyah adalah al-mubtada'ah ghairu al-mumayyizah. Perempuan yang kali pertama datang darah, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Hak tadi dia dapat membezakan sifat darah. Hak yang kuat adalah haid, hak yang lemah adalah istihadah. Hak ni dia tidak dapat membezakan sifat darah. Maksud tidak dapat membezakan sifat darah adalah dia melihat darah satu sifat. Dia melihat darah satu sifat. Dia melihat darah di atas satu sifat. Daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16 satu sifat darah. Ataupun dia melihat darah mempunyai sifat yang berbeza. Ada darah kuat, ada darah lemah. Tetapi tidak cukup dia. Tidak cukup syarat dia. Syarat dia. Syarat tamyiz. Tak ada syarat lain, syarat tamyiz di sini. Ada mikir dia. Syarat wajib, syarat sah tak ada sini. Tak payah mikir dah. Syarat tamyiz dia ada. Baik, tidak cukup syarat tamyiz, maka dia mengambil hukum perempuan ghairu al-mumayyizah. Kita tengok. Wahiyya allati tara ad-dam bi sifatin wahidah. Iaitu allati ay al-mar'atu allati, perempuan yang tara dia melihat ad-dam darah bi sifatin wahidah dengan satu sifat. Ka ahmar faqat, seperti merah sahaja. Au aswad faqat, atau hitam sahaja. Au tarahu bi sifataini fa akthar, ataupun dia melihat darah dengan dua sifat, fa akthar, ke atas, lebih daripada dua sifat. Lakin faqadat syartan min syuruti tamyiz sabiqah, tetapi tidak cukup satu syarat daripada syarat-syarat tamyiz yang telah terdahulu. Okey, sama ada dia melihat darah satu sifat, semua darah hitam belaka, semua darah merah belaka, lebih daripada 15 hari, ataupun dia melihat darah dua sifat ataupun lebih daripada dua sifat, tetapi tidak cukup dia syarat tamyiz. Maka tu yang dinamakan sebagai mubtada'ah ghairu al-mumayyizah. Wa hukmuha, dan hukumnya, hukum al-mubtada'ah ghairu al-mumayyizah, anna haidhaha yaumun wa lailah. Haidnya adalah sehari semalam. Haid dia berapa hari? Sehari semalam. Wa tuhruha 29, dan sucinya 29 hari. Maksud dia sucinya 29 hari, kalau darah keluar sampai ke hari yang ke-30, maka ke semua darah tersebut dikirakan sebagai darah istihadah. Itu makna suci. Sebab tempoh istihadah adalah tempoh suci. Baik. Tuhruha 29 yauman, tapi dengan syarat in arafat waqta ibtida'id dam, jika dia tahu waktu permulaan darah. Dia ingat dah bila permulaan keluar darah. Tapi kalau dia tidak ingat bila waktu permulaan keluar darah, maka perempuan itu dinamakan sebagai perempuan mutahayyirah. Sebab kita kata haid awak adalah sehari semalam daripada permulaan keluar darah. Tidak ingat sehari semalam permulaan keluar darah. Tidak ingat. Jadi apabila tidak ingat, maka hukum dia adalah mutahayyirah yang kita akan bincangkan datang. Baik. Lakinnaha, tetapi perempuan ini fi dauril awal, pada daur yang pertama, pada pusingan yang pertama. Dia kita ada pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga. Tasbiru, dia kena sabar, dia kena nanti, dia kena menanti ila 15 hingga kepada 15 hari. La'allahu, barangkalinya darah tersebut yang qati', berhenti sebelum hari yang ke-16. Thumma ba'daha, kemudian selepas daripada 15 hari,
inistamarad dam, jika berterusang darah, ala sifati, di atas sifatnya, au taghayyara, ataupun berubah, li adwan, kepada sifat yang kurang, sifat yang lebih lemah. Contoh, ka'an kana ahmar, seperti darah saat itu warna merah, thumma taghayyara ka'an kana ahmar, gitu baca ya. Ka'an kana ahmar, seperti bahawa darah saat itu merah, thumma taghayyara ila asfar, kemudian berubah kepada kuning. Ketika tu ightasalat wa sallat, dia kena mandi dan dia kena sembahyang. Faham tak? Okey, gini. Kita nak faham cerita dia gini. Dengar molek. Perhati molek Perempuan, dengar molek. Perempuan yang darah dia, perhati molek perempuan yang darah dia keluar daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16, tidak berhenti. Satu sifat, maka perempuan ni dinamakan mubtada'ah ghairu al-mumayyizah. Hak dia adalah sehari semalam daripada permulaan keluar darah. Sehari semalam daripada permulaan keluar darah. Cuma kali pertama dia kena, hari pertama tak boleh semayang, hari kedua tak boleh semayang, ketiga tak boleh semayang, keempat tak boleh semayang, sampai hari ke-15. Sebab dia mengharapkan darah tu berhenti sebelum hari yang sebelum hari berapa? Hari yang ke-16. Dia mengharapkan darah tu berhenti sebelum hari yang ke-16. Baik, okey, dia mengharapkan darah itu berhenti sebelum daripada hari yang ke-16. Tiba-tiba hari ke-16 masih lagi ada. Baik, hari ke-16 mungkin darah saat itu kekal di atas sifat yang sama. Faham? Kekal di atas dia sifat yang sama. Maksud dia sifat yang sama? Satu sifat, hitam. Start daripada pertama sampai hari ke-16 hitam. Start hari pertama sampai hari ke-16 merah. Maka pada hari ke-16 baru dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Okey, ketika tu dia kena mandi dan kena semayang pada hari ke-16. Faham? Jelas tak? Ataupun darah bertukar kepada lebih lemah. Tapi hak yang bertukar pada lebih lemah bukan ghairul mumayyizah, tapi benda tu mumayyizah. Faham? Ni capu habis sebab tu kalau orang hak tak perhati molek, pening kot ni. Ni capu habis hak yang mumayyizah dengan ghairul mumayyizah. Kalau asal merah, start daripada hari pertama sampai hari 15 merah. Semayang tak? Tak semayang. Hari ke-16 tukar warna kuning. Mumayyizah ke ghairul mumayyizah? Ghairu al-mumayyizah. Faham? Mumayyizah lah. Jadi wajib tak dia kena mandi? Wajib dia kena mandi. Maksudnya pada hari yang ke-16 wajib dia kena mandi, wajib dia kena semayang. Melainkan kalau hari ke-16 darah bertukar kepada lebih kuat. Kalau bertukar kepada lebih kuat, maka ketika tu tak boleh dia mandi, tak boleh nak semayang. Sebab hak tu sebenarnya darah haid, sebagaimana hak yang kita bincang dah sebelum daripada ni. Okey. Hak ni memanglah kalau orang hak yang orang hak yang biasa belajar fahamlah. Orang hak yang tak biasa belajar kalau mari masuk tempat ni pening sikit. Kalau ambil start daripada awal, fokus, lepas daripada belajar tengok balik, maka dia akan faham. Dia akan faham. Kalau tak tengok, payah sikit. Main dalam pada otak banyak perkara, payah Mi kan mi. Allah. Buat giling kepala pula. Okey. Wa in taghayyara li a'la, kalau sekiranya berubah kepada sifat yang lebih tinggi. Ka'an kana ahmar, seperti bahawa darah saat itu asalnya merah, thumma taghayyara, kemudian berubah li aswad, kepada hitam. Sabarat kama taqaddama fil mubtada'atil mumayyizah. Dia kena nanti seperti apa yang telah lepas pada perempuan mubtada'ah yang mumayyizah. Tak gitu? Tak gitu? Okey. Nak cerita benda, dengar balik. Sekarang ni kita buat 3 contoh. Perhati kita buat 3 contoh. Buat 3 contoh. Contoh yang pertama. Baik, ramai orang kata alhamdulillah faham. Faham kalau ustaz buat kesimpulan. InsyaAllah hamba akan cuba buat kesimpulan. Faham tapi nak hurah tak boleh. Okey. Ada apa? Faham nak hurah tak boleh, hak tu dipanggil peringkat pertama. Lepas tu kita akan pergi kepada peringkat kedua, peringkat ketiga. Dan sebenarnya ana ambil dalam masa 2 minit untuk ana kongsi. Ana sendiri pun sebenarnya dulu ana pun pening juga, bukan tak pening. Masa kita belajar di pondok, ana belajar di pondok Gelamah, lepas tu ana belajar di pondok Fatani. Kita masa belajar pondok Gelamah tu kita belajar kitab Sabilal Muhtadin. Dalam kitab Sabilal Muhtadin
menceritakan tentang darah wanita. Ana pun baca. Ana pun baca masa ngaji tu dah Tok Guru dah urang panjang. Tok Guru dah urang panjang, Tok Guru baca urang sikit-sikit gitu je. Jadi ana pun cuba memahami. Okey, tapi tidak faham sepenuhnya. Ana tidak faham sepenuhnya. Okey, lepas daripada tu kita pergi tani pun sama juga. Masih lagi belum faham sepenuhnya, tapi ada dah benda-benda yang kita faham. Lepas tu kita pula belajar di Syria pula. Kita belajar di Syria, ana belajar fiqh mazhab Hanafi. Okey, ketika anda belajar fiqh mazhab Hanafi tentang darah wanita mengikut pandangan mazhab Hanafi, di situ anda faham perbincangan darah wanita dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey. Okey, boleh faham? Tu baru anda faham. Lepas tu, lepas daripada tu, anda cuba buat ringkasan. Anda ambil kitab-kitab Arab yang kitab Nihayatul Muhtaj, anda buat ringkas berkenaan dengan darah wanita, anda pun buat daurah. Lepas tu anda pun mula menulis. Mula anda membaca, lepas tu anda baca ajar sikit-sikit. Bermula daripada kitab-kitab, contoh kitab Sabila, anda perlu hajar, Fendi pernah belajar kan dulu kan. Lepas tu anda pun mula menulis. Lepas tu anda buat ringkasan daripada kitab Arab. Lepas tu lama kelamaan. Lepas tu semakin kita mahir. Pada peringkat awal, banyak kita tersilap. Masa tu anda belum lagi merujuk kitab-kitab baru. Anda rujuk lagi kitab baru. Anda hanya berpandukan kepada kitab-kitab lama. Anda dah rujuk lagi seperti kitab Ibanah, ada tak pernah tengok lagi. Kitab Haid, Ahkamul Kitab Risalah Al-Haid karangan Syekh Muhammad Al-Khatib, Izadatul Al-Iltibas. Ni kitab ni baru, hak yang anda jumpa kediang ni baru. Maksudnya kitab tu anda tidak rujuk lagi sebelum daripada ni. Baik. Jadi memang pening lah pada peringkat awal, pening apa semua sekali. Tapi lama kelamaan, akhirnya alhamdulillah mahir. Tu pun bukan kata mahir sangat. Boleh lah. Cuma kalau kadang-kadang masalah yang payah perlu kena rujuk dulu. Kadang-kadang ada juga masalah yang kita tidak tahu jawapan. Itu perkara biasa sebenarnya. Baik. Perkara biasa. Itu perkara biasa. Dan bab darah wanita ni banyak kali dah bekok kepala. Faham tak? Bekok kepala. Kembang rasa kepala. Kita duduk perhati. Baik. Cuma hak yang ana boleh cerita, ana betul-betul pandai, ana betul-betul pandai darah wanita ni mazhab Imam Syafi'i. Bukan ana mendalami fiqh mazhab Imam Syafi'i, ana mendalami, cuma oleh kerana kita belajar dengan guru, tidak urang panjang lebar, tidak urang secara terperinci, tidak urang secara terperinci. Kita memahami setelah daripada ana belajar mendalami fiqh darah wanita mengikut mazhab Hanafi. Baik. Jadi banyak benda yang kita belajar dalam mazhab Imam Syafi'i kita nampak. Faham? Tapi kita tak pernah lah berfatwa dalam menggunakan mazhab Hanafi. Tidak sesuai pula. Walaupun ana belajar belaka fiqh mazhab Hanafi, belajar Syafi'i kita belajar. Okey. Jadi kita nak cerita lagu mana? Ini kita buat kesimpulan. Sekarang ni seorang perempuan dia kali pertama datang darah. Seorang perempuan kali pertama datang darah. Umur dia 13 tahun ataupun 14 tahun. Kalau orang awal sikit kata umur 12 tahun mari dah. Ada orang awal umur 10 tahun mari dah. Ada umur 10 tahun mari dah. Dah cepat mari dah. Ada anak kawan seorang tu. Dia cerita, dia kata anak dia umur 10 tahun mari dah. Tapi tubuh dia kasar. Okey, dah samalah orang puang ada hak 10 tahun, ada hak 9 tahun mari dah, ada hak 10 tahun, ada 11 tahun dah sama. Okey, katakanlah dia ni umur 10 tahun. Baik, mari 10 tahun mari dah. Hari pertama keluar darah tak boleh sembahyang. Tak boleh puasa kalau bulan Ramadan. Hari kedua tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Hari ketiga tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Hari keempat tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Hari kelima tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Hari keenam tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Hari ketujuh tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Tak boleh. Tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Hari ke-8 tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Hari ke-9 tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Sebab dia sebab darah tersebut keluar dalam waktu imkanil haid. Okey, boleh faham? Sehingga hari yang ke-15. Okey, sehingga ke-15 tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Masuk hari ke-16. Masuk hari ke-16 dia kena tengok. Darah daripada hari pertama sehingga hari ke-16 mungkin sifat yang sama. Mungkin bertukar kepada sifat yang lebih rendah. Mungkin bertukar kepada sifat yang lebih tinggi. Okey, boleh faham? Okey, kita ambil sesa. Daripada hari pertama sehingga hari ke-16, satu sifat. Tidak berubah pun. Hari pertama merah, hari kedua merah, sampai 15 merah, 16 merah. Jadi perempuan ni dipanggil dia ghairu al-mumayyizah. Okey, boleh faham? Apabila ghairul mumayyizah, hak dia sehari semalam. Sehari semalam hari yang pertama. Hari kedua sehingga hari ke-16 adalah istihadah. Jadi bermakna pada hari ke-16 baru dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Pada hari ke-16 wajib dia kena mandi. Wajib dia kena sembahyang.
Dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan start daripada hari yang kedua sehingga hari yang ke-15. Hari ke-16 dia tahu dah. Start hari kedua sehingga hari yang ke-15. Dia kena qada balik. Cuma tidak wajib qada dengan segera kerana sembahyang tersebut ditinggalkan kerana ada keuzuran. Okey, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, darah hari yang ke-15, patut hari ke-16, darah masih lagi ada tapi bertukar. Dia bertukar, mungkin bertukar li adwan, mungkin bertukar li a'la. Tak gitu. Li adwan maksudnya bertukar kepada sifat yang lebih rendah. Hari pertama sehingga hari ke-15 hitam. Masuk hari yang ke-16 merah. Oh, jadi bermakna pada hari ke-16 wajib dia kena mandi. Hari ke-16 darah istihadah. Tak gitu. Kerana dia adalah mubtada'ah mumayyizah. Hak yang kuat adalah haid hari pertama sehingga hari yang ke-15. Hari ke-16 dikirakan sebagai istihadah. Jelas tak? Berapa dah? 2. Yang ketiga, darah hari pertama sampai hari ke-15 warna merah. Hari ke-16 bertukar kepada a'la, lebih tinggi. Maksudnya bertukar kepada warna hitam. Okey, ketika tu bermakna dia adalah mumayyizah. Pada hari yang ke-16 tidak boleh dia mandi. Tidak boleh dia sembahyang. Sebab ternyata pada hari ke-16 dikirakan haid dia. Sebab darah hitam. Darah yang kuat. Jelas tak? Itu kesimpulan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Baik. Ana kalau hak yang belajar start daripada awal kitab ni sampai sini, kalau boleh tengok sama, insya-Allah. Dia benda ilmu ni bukan mudah, ilmu bukan mudah. Dan ana pernah cerita dah pada awal dulu bahawasanya bab darah wanita di antara bab yang cukup sukar dalam perbincangan darah haid. Bukan hanya dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan semua mazhab. Okey, boleh faham. Dalam bab fiqh, sekali lagi bab darah wanita, sekali lagi, bab darah wanita ataupun bab yang melibatkan darah istihadah, atau lebih tepat, bab yang melibatkan darah istihadah adalah perbincangan fiqh yang paling payah. Bab perbincangan fiqh yang paling payah adalah bab perbincangan darah wanita. Kalau orang dia kata dia alim bab fiqh, dia kata alim bab fiqh, dia kata perbincangan darah istihadah adalah perbincangan biasa, sebenarnya dia belum lagi betul-betul merasai fiqh tu sendiri. Dia belum lagi memahami fiqh sebenarnya. Sebab perbincangan bab darah wanita, khususnya bab istihadah, adalah perbincangan yang paling payah. Sehingga Kang Imam Nawawi dalam kitab Majmu' kata lagu mana? Wa'lam anna babal haidhi min awisil abwab wa mimma ghalita fihi kathiruna minal kibar lidiqqati masailih. Ketahui olehmu, sesungguhnya bab haid adalah min awisil abwab, antara bab yang cukup sukar, bab fiqh yang cukup sukar. Wa mimma ghalita fihi kathiruna minal kibar, dan antara bab yang ulama-ulama besar tersilap dalamnya. Lidiqqati masailih, kerana halus permasalahan-permasalahan dia. Jadi oleh kerana perbincangan ni payah, khususnya berkenaan dengan istihadah, maka bagi orang yang faham dah, walaupun dah nak kabar lagi, maka dia kena dia kena mudzakarah, dia kena murajaah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi wa fid dauri tsani, tadi daur yang pertama kan, dia kena sabar kan. Dia kena sabar sehingga hari yang ke-16. Dia kena sabar kan. Dia kena sabar sampai ke hari yang ke-15. Barangkali darah tersebut berhenti sebelum hari yang ke-16. Apabila masih lagi berterusan pada hari yang ke-16, dia kena tengok. Kalau sifat sama, maka wajib dia kena mandi. Ternyata darah itu adalah darah istihadah. Kalau sifat bertukar dah pada hari ke-16, maka kena tengok bertukar kepada lebih kuat ke lebih rendah. Kalau lebih rendah, wajib mandi. Kalau bertukar kepada lebih kuat, maka tidak boleh mandi. Faham tak lagi? Okey, tu daur yang pertama. Pusingan yang pertama. Okey, wa fid dauri tsani, pada pusingan yang kedua, wa ma ba'dahu, dan barang yang selepas daripada pusingan yang kedua, maksudnya pusingan yang ketiga, pusingan yang keempat, taghtasilu wa tusalli bi mujarradi mudhi yaumin wa lailah. Dia kena mandi, dia kena sembahyang semata-mata berlalu sehari semalam. Apabila berlalunya sehari semalam, dia kena mandi dan kena sembahyang. Faham tak Zul? Ni bagi mana? Bagi mubtada'ah ghairu mumayyizah. Okey, boleh faham? Okey, kita buat contoh lagu mana? Seorang perempuan ni hari pertama merah, kedua merah, ketiga, okey, tak boleh sembahyang. Hari ke-15 merah, tak boleh sembahyang. Hari ke-16 masih lagi merah. Oh, dia ni mustahadah. Faham? Dia mustahadah. Maka pada hari ke-16 wajib dia kena mandi, wajib dia kena sembahyang.
Dan wajib dia kena qada balik sembahyang pada hari kedua hingga hari yang ke-15. Okey, boleh faham? Lepas tu hari ke-17 darah masih lagi ada merah sampai ke hari ke-29. Merah, okey, semuanya istihadah. Hari ke-30 merah istihadah. Dia daur dia sehari semalam haid, 29 hari suci. Jadi sehari semalam haid, 29 hari tu istihadah. Hari ke-31 masih lagi ada darah. Okey, hari 31 kira haid yang baru atau masuk daur yang kedua. Hari ke-32 masih lagi ada darah. Maka hari ke-32 so kena katakan wajib dia kena semayang dah. Wajib dia kena mandi, kena sembahyang. Sebab pada daur yang kedua dia tidak boleh nanti dah. Daur yang pertama jadi nanti. Daur yang kedua boleh nanti ke tak? Tak dah. Sebab daur yang pertama sudah membuktikan bahawa hari yang kedua adalah istihadah. Masuk daur yang kedua, hari yang kedua terus dia letakkan hukum istihadah. Jadi hari yang ke-32 wajib dia kena mandi, wajib dia kena sembahyang. Hari ke-32 dikirakan istihadah. Faham? Cuma kalau kita nak cerita lagi, ni cerita sikit lah. Hari ke-32, 33, tiba-tiba berhenti sebelum hari yang ke-15. Maka hak yang dia semayang saat ni tidak jadi. Ternyata kesemua darah tersebut adalah haid kerana darah tu berhenti sebelum hari yang ke-15. Faham tak? Untuk daur yang kedua. Tapi kalau daur yang kedua melebihi 15 hari, okey, sama daur yang kedua dengan daur yang pertama. Okey. Nanti kita akan jawab lepas daripada ni soalan Ustazah Khairatun Hisan. Okey, as-suratul thalithah al-mu'tadah al-mumayyizah. Nanti kita akan sambung perbincangan ni pada esok hari. Esok insya-Allah. Pada sekejap jadi panjangkan umur. Jadi untuk hari ni kita cuba jawab soalan sekejap, lebih kurang dalam 3 minit aja kita cuba jawab yang sempatlah. Wallahu a'lam. Kalau hari pertama datang darah hitam 10 minit, kemudian nampak, dan begitulah sehingga melebihi 15 hari, kemudian berhenti. Dan kalau kita himpunkan darah itu tak cukup 24 jam. Jadi soalannya, adakah perempuan itu dikatakan mustahadah juga kerana darah itu melebihi 15 hari? Okey. Seorang perempuan dia keluar darah hitam 2-3 jam, lepas tu darah berhenti. Lepas tu datang pula 2-3 jam berhenti, 2-3 jam berhenti, 2-3 jam berhenti, 2-3 jam berhenti. Okey, boleh faham? Sampai hari ke-15. Okey, lepas tu lepas daripada ke-15 kita juga. Hari ke-15 tubik darah berhenti, tubik darah berhenti. Okey, soalannya, adakah perempuan itu dikirakan sebagai perempuan mustahadah? Darah tersebut dinamakan sebagai darah istihadah. Darah tu dinamakan sebagai darah istihadah. Kerana darah tersebut tidak cukup 24 jam. Dalam tempoh 15 hari, capur-capur tempoh keluar darah tidak cukup 24 jam, maka darah itu adalah darah istihadah. Okey, adakah perempuan dinamakan sebagai perempuan mustahadah dalam perbahasan yang kita bincang? Tidak. Kerana perempuan mustahadah adalah perempuan yang darah dia keluar melepasi sebanyak-banyak haid. Sekarang ni melepasi tak sebanyak-banyak haid? Tidak. Okey, boleh faham? Sebab darah dia tidak cukup sekurang-kurang haid. Jelas tak? Wallahu a'lam. Topik darah wanita boleh bercampur mazhab Syafi'i dan Hanafi. Contohnya, maksimum haid biasanya ikut mazhab Syafi'i iaitu 15 hari. Jadi tu ikut mazhab Hanafi iaitu 10 hari. Kerana darah keluar tak sampai 10 hari. Kemudian hari ke-14 keluar setitik saja. Bila ikut mazhab Hanafi, darah setitik tu jadi istihadah. Boleh ke? Okey, dia sebenarnya dalam bab darah wanita, kaedah mazhab Syafi'i lain daripada kaedah mazhab Hanafi. Kaedah Syafi'i lain daripada kaedah mazhab Hanafi. Jadi tidak boleh nak campur aduk berkenaan dengan hukum darah wanita dalam mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Tapi kalau nak ambil pandangan mazhab Hanafi, tak ada masalah. Tapi jangan campur aduk. Jangan campur aduk. Ambil mazhab yang Hanafi, ambil mazhab Hanafi. Nak ambil mazhab Imam Syafi'i, ambil mazhab Imam Syafi'i. Kerana kita boleh bertaklid kepada mana-mana pandangan ulama mu'tabar. Kita boleh bertaklid kepada mana-mana pandangan ulama muktabar dengan syarat kita mengetahui pandangan tersebut dan segala syarat-syarat yang disebut dalam mazhab tersebut. Jadi kalau nak ambil satu sudut mazhab Imam Syafi'i, lepas tu dalam bab yang lain mazhab Hanafi tidak dibolehkan. Sebab dalam mazhab Hanafi kalau darah keluar pada hari pertama sikit, lepas tu berhenti keluar pula sikit, maka dikirakan kalau misalnya hari pertama sekejap tu, lepas tu berhenti sehingga hari ke-10 sekejap, maka kira 10 hari. Walaupun sekejap-sekejap, ia tidak disyaratkan istimrar.
tidak disyaratkan ada semua darah. Okey, ada perbincangan dalam mazhab Hanafi. Ana kabur secara ringkas sahaja. Baik, wallahu a'lam. Kita nak hukumkan haid kali kedua bagi perempuan mubtadaah, adakah selepas sembuh perempuan itu daripada istihadah? Okey, adakah kita nak hukum perempuan mustahadah saat ni, perempuan mubtadaah haid yang kedua bagi dia, adakah mesti kena sembuh daripada istihadah? Tidak. Tidak mesti sembuh. Contoh kita kata perempuan kali pertama ni datang darah daripada hari pertama sampai hari ke-90. Satu sifat, darah merah hari pertama sampai ke-90. Apabila satu sifat, maka kita kata dia ghairu al-mumayyizah. Apabila ghairu al-mumayyizah, kita katakan hari pertama haid, sehari semalam haid, 29 hari istihadah, berapa dah? 30. 31 haid, lepas tu 29 hari istihadah, berapa dah? 60. Lepas tu 61 haid, lepas tu hingga hari 62 hingga hari ke 90 adalah istihadah. Sehari semalam haid, 29 hari istihadah, sehari semalam haid, 29 hari istihadah. Okey, begitu hukum dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Okey, tak ada untuk malam ni pula untuk hari ni, petang ni sini dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.